wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada barisan pentadbir, guru-guru kanan, kaunselor, guru-guru, murid-murid serta para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya mengizinkan kita bersama dalam majlis pelancaran Hari Nilam program Galakan Membaca peringkat sekolah dalam norma bahari. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 yang mengikuti majlis pelancaran ini secara maya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sihat dan dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Pada tahun ini, suasana agak berbeza disebabkan oleh pandemik COVID-19. Cabaran dan dugaan yang kita tempuhi ini merupakan satu pengalaman yang baru buat kita. Namun, situasi ini bukanlah satu halangan bagi kita untuk melaksanakan aktiviti dan program yang dirancang. Hadirin yang dimuliakan, program Galakan Membaca atau program Hari Nilam 1 Selangor atau dikenali sebagai HANIS ini telah diperkenalkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sejak tahun 2016 untuk mewajibkan semua sekolah melaksanakan program Nilam dan juga Galakan Membaca sepanjang tahun bagi membudayakan tabiat membaca. Memandangkan dalam era globalisasi ini, pendidikan semakin penting dan diutamakan. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan dalam memupuk amalan membaca, namun budaya membaca dalam masyarakat belum boleh dikira memberangsangkan. Justru itu, program Nilam yang akan dilancarkan secara rasmi di peringkat sekolah pada hari ini adalah seiring dengan aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, iaitu setiap murid akan memperoleh pengetahuan, kemahiran peribahasa, etika dan kerohanian secara identiti nasional. Hadirin sekalian, program Nilam ini ialah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran yang ditugaskan untuk menyelaraskan program ini dengan matlamat untuk membina tabiat membaca dalam kalangan guru dan murid. Pemantapan budaya pembacaan berkualiti dalam kalangan murid akan meningkatkan pengetahuan, kemahiran, penguasaan literasi maklumat dan digital, khususnya dalam menghadapi cabaran negara maju. Natijah kepada pembudayaan budaya pemantapan ilmu ini akan melahirkan murid yang berupaya mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran serta nilai penaklukan literasi bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Hadirin sekalian, memandangkan pada masa ini negara kita sedang dilanda pandemik COVID-19, pelbagai kekangan berlaku untuk murid-murid mendapat bahan bacaan. Tambahan pula dengan negara kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan kebanyakan sekolah ditutup. Murid-murid juga tidak dapat keluar untuk mengunjungi pusat sumber dan kedai-kedai buku. Namun begitu, dengan adanya perkembangan sains dan teknologi, murid-murid boleh mendapatkan buku digital seperti e-book, audiobook, interaktif book dan witness book. Bahan-bahan bacaan ini juga
boleh diakses melalui internet yang boleh dicapai melalui gadget atau peranti. Kini, aktiviti membaca boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, Pusat Sumber Sekolah kita telah mewujudkan e-library Jazz yang mengumpulkan bacaan dalam bentuk digital atau e-book. Murid-murid boleh mengisi masa senggang dengan membaca, memandangkan keadaan PKP yang tidak membenarkan mereka keluar. Imam Syafi'i ada menyatakan bahawa ilmu itu tinggi nilainya. Kita harus mencari ilmu dan bukan ilmu yang mencari kita. Pelbagai aktiviti telah dirancang sempena program Nilam tahun ini. Antaranya menganjurkan pertandingan sudut ilmu, pameran bertema maya, ulasan buku dan sebagainya. Murid-murid turut diberi pautan, tutorial, perekodan Nilam menggunakan sistem IQ Nilam. Murid-murid dikehendaki merekodkan bacaan mereka dalam sistem ini. Butiran maklumat pembacaan murid perlu diisi dan dikemaskini oleh guru data Nilam. Guru-guru mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris juga boleh mengadakan pelbagai aktiviti semasa PDPR seperti reklamasi sajak, pidato, pantun dan sebagainya bagi menarik minat murid-murid dan dijadikan sebahagian aktiviti Nilam. Saya juga berharap sekolah kita akan melahirkan tokoh Nilam dan mendapat tempat di peringkat kebangsaan. Begitu juga dalam pertandingan Nilam yang lain. Sokongan daripada semua pihak, terutamanya para ibu bapa, amat penting bagi memastikan program yang dirancang tercapai. Hadirin sekalian, kejayaan bagi pelaksanaan sesuatu program selepas pembacaan banyak bergantung sebenarnya kepada sumber sekolah yang cekap di samping peranan guru, perpustakaan dan media iaitu GPM yang penting dalam menerajui pengurusan pusat sumber sekolah serta menjadi nadi penggerak aktiviti membaca. Pusat sumber sekolah sebagai wadah atau pusat ilmu, pusat penemuan, pusat pengajaran dan pembelajaran, pusat profesionalisme serta pusat hubungan sosial. Pembangunan pusat sumber mestilah sesuai dengan pendidikan abad ke-21. Pusat sumber sekolah juga perlu menjadi one-stop center atau pusat sehenti untuk penyediaan sumber dan juga koleksi bacaan yang mencukupi bagi kegunaan warga sekolah. Akhir bicara, sekali lagi saya ingin menyeru semua warga Jazz untuk menyahut seruan dan menjadikan membaca adalah satu budaya bagi setiap seorang daripada kita. Saya juga ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program pada hari ini. Semoga program ini dapat mencapai objektif seperti yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran Hari Nilam dan Galakan Membaca peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 tahun 2021. Sekian, terima kasih.
membaca ya untuk bacaan Nilam sebab banyak faedahnya kepada kamu. Yang pertama sekali, kamu dapat meningkatkan markah PJSK. Seterusnya, melalui pembacaan kamu akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, ya, memudahkan kamu untuk menulis karangan, ya, membuat perbincangan, dan melalui pembacaan juga kamu akan dapat meningkatkan perbendaharaan kata. Jadi ketika kamu menulis tu, ayat-ayat kamu tu akan pelbagai jenisnya. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Banyakkan membaca ya pelajar-pelajar. Selamat sejahtera kepada semua warga Jazz. Nama saya ialah Yashini Sri Ganesh dari tingkatan 5 Optimis. Mungkin ramai yang tidak kenal saya. Saya merupakan tokoh Nilam bagi bahasa Melayu pada tahun lepas dan saya telah menjuarai pemilihan tokoh Nilam peringkat daerah dan telah bertanding dalam pemilihan tokoh Nilam peringkat negeri. Seperti yang semua tahu, seorang tokoh Nilam haruslah membaca banyak buku dan merekodkannya dalam buku Nilam dan juga menjadi contoh kepada murid-murid lain. Jadi saya juga telah membaca sebanyak 521 bahan bukan buku dan bahan buku dan telah merekodkannya dalam buku Nilam. Mengapa saya suka membaca adalah kerana dengan membaca saya dapat mempelajari banyak perkataan-perkataan baharu, memperluaskan kosakata saya yang secara tidak langsung membantu saya dalam penulisan karangan. Dengan membaca, kita juga dapat mempelajari banyak maklumat-maklumat yang tidak terkandung dalam buku teks dan menjadi seorang yang berilmu. Jadi, dengan membaca, kita semua boleh menjadi seorang yang berilmu dan seorang yang cendekiawan. Jadi, tuntasnya, saya sangat menggalakkan semua murid untuk membaca dan jangan lupa merekodkannya dalam buku Nilam ya. Dan untuk menjadi seorang yang berilmu dan menjadi contoh kepada rakan-rakan lain juga. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insyirah binti Ahmad Zamri. Saya merupakan alumni Jazz SPM 2019. Saya juga merupakan bekas naib pengerusi pemimpin rakan sebaya pada tahun 2019. Juga merupakan tokoh Nilam Bahasa Melayu pada tahun 2018. Alhamdulillah, saya telah mendapat johan tokoh Nilam Bahasa Melayu pada tahun 2018 pada peringkat zon dan tempat ketiga pada peringkat daerah. Alah, program Nilam bosannya. Mungkin itu satu perkara yang sering kita dengar dalam kalangan pelajar. Tapi sebenarnya, program Nilam dapat memberikan banyak manfaat kepada kita. Maksud Nilam itu sendiri bermaksud nadi ilmu amalan membaca. Jadi melalui pembacaan dalam program Nilam, kita dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan yang baru. Tidak kisahlah daripada novel, majalah, artikel maupun apa-apa jua jenis bahan bacaan. Selain itu, dengan adanya program Nilam, kita dapat mengisi masa lapang kita dengan perkara yang berfaedah. Kita juga dapat meningkatkan daya kreativiti dengan membayangkan visual sesuatu jalan cerita dalam minda. Di samping itu, kita juga dapat mengurangkan stres kerana aktiviti membaca merupakan salah satu cara untuk menenangkan fikiran. Itu sahaja daripada saya. Semoga anda lebih bersemangat untuk melaksanakan program Nilam selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najwa Balkis binti Azman. Saya merupakan pengawas PSS pada tahun 2019. Pada masa ni saya sedang menyambung pelajaran di Kolej Manjung Nasi Melaka. Apa kebaikan yang saya peroleh daripada program Nilam? Okay, so program Nilam ni saya dah start. Dia kata didedahkan lah dari darjah 1 sampailah tingkatan 5. So daripada program Nilam ni saya sebenarnya banyak sangat yang telah saya belajar, terutamanya dalam penulisan sinopsis.
dalam nilam kita akan tulis sinopsis kan. Okay, sebenarnya daripada situ dia dah ajar kita cara untuk buat ulasan kepada satu cerita. Sebenarnya sinopsis ni bukan je sekadar salin sinopsis belakang buku tu kan. Tapi sebenarnya sinopsis ni dia nak kita ceritakan balik apa yang kita faham daripada cerita tu, apa yang dia nak sampaikan, macam mana perjalanan cerita tu secara ringkas. Okey, selain daripada sinopsis, kalau kita tengok daripada cerita tu juga, dia ada bahagian nilai murni. So daripada situ, dia nak kita tahu daripada cerita yang kita baca tu, daripada buku yang kita baca tu, apa yang kita belajar daripada situ, apa nilai-nilai yang kita belajar daripada situ. Jangan apa ke, kita mestilah apa, kita haruslah apa, macam tu. Lagi satu, bila dalam exam, kita kadang-kadang macam tak tahu nak macam ungkapkan satu keadaan tu dalam satu perkataan tu macam mana. Sebenarnya daripada membaca ni juga kita dapat tahu perkataan ni maksud dia macam ni. So nanti dalam exam kalau kita tak tahu nak terangkan macam mana, kita boleh guna perkataan tu macam tu lah. So sebenarnya banyak lagi lah dia punya kebaikan daripada program nilam ni. Tapi nak terangkan satu-satu tu macam panjang, tak tahu habis bila kan. Okay, so saya harap korang yang di luar sana tu rajin-rajinlah buat nilam, okay? Walaupun tahulah kadang-kadang macam sibuk, busy semua tu kan. So at least seminggu tu kalau boleh lah, paling sibuk-sibuk pun satu buku seminggu, macam tu. So macam buat lah at least kan. Kalau hantar tak adalah kosong semua tu. Jagalah kita punya macam mana, rugilah sebenarnya kalau kita buat nilam ni. Dia macam banyak tertinggal banyak ilmu macam tu. Tu yang kadang-kadang generasi muda ni kadang-kadang dia macam dia malas buat nilam sebab apa? Sebab tak ada sumber rujukan kat rumah lah contohnya kan. Tapi library sekolah ada, so macam boleh datang library kan buat nilam semua tu. Okay, tak kisahlah daripada online pun boleh, korang ambil link daripada online kan, baca online, it's okay. Sekurang-kurangnya korang baca macam tu. Okay, so saya rasa tu je nak saya kongsikan. Saya harap video ni sangat membantulah. Okay, apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hajime mashite, Murshida Tomoshimasu. Saya merupakan alumni Pengurusan Sumber 2018 dan hari ini, di kesempatan ini, saya ingin beri sedikit pesanan buat adik-adik semua. Pesanannya adalah jangan hilang minat membaca. Teruskan minat membaca. Sebab apa? Membaca ni bukan lagi sekadar hobi. Tapi sebenarnya, hakikatnya membaca ni adalah satu keperluan. Dengar kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Sesiapa yang inginkan dunia, hendaklah dia mempunyai ilmu. Sesiapa yang inginkan akhirat, hendaklah dia mempunyai ilmu. Sesiapa yang inginkan kedua-duanya, maka hendaklah dia mempunyai ilmu. Jadi, membaca ni adalah kunci ilmu pengetahuan. Untuk dapat ilmu pengetahuan, mestilah wajib membaca. Jadi, kita tak boleh lari. Mesti membaca juga. Kita semua sangat bertuah hari ini sebab sumber bacaan tu ada di mana-mana. Terutamanya dalam telefon pun dah ada bahan bacaan, betul? Sekarang ni berita pun dalam telefon, apa lagi artikel, sumber artikel. Jadi lepas adik-adik baca tu, jangan lupa untuk isi terus dalam IQ Nilam. IQ Nilam ni penting juga untuk rekod adik-adik. Okey? Saya ingin ucapkan kepada anda semua tahniah kerana anda seorang yang sangat hebat. Telah berjaya mengharungi zaman yang mencabar, iaitu zaman pembelajaran secara ODL. Tapi ada pun yang masuk ke sekolah kan sekarang. Jadi teruskan usaha. Yang akan ambil SPM, semoga berjaya, semoga dipermudahkan, diberi ketenangan, mendapat kekhususan yang cemerlang insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Bye. Hai, Assalamualaikum everyone. My name is Siti Nur Sabrina binti Muhammad, lebih dikenali sebagai Sabrina Muhammad, dan juga merupakan bekas pelajar dan juga bekas pengawas pusat sumber di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4. Okay,
So I am currently 22 years old. I'm doing my law degree, my third year law degree di ITM Salam. Next year I'll graduate, do my chambering, insyaAllah practice. And actually I'm working at a firm. I dah beberapa hari, ini pun baru balik pada mahkamah actually. Mahkamah section 15 bang itu. I had like 12 cases. I tolong bawa file bos I, and then I tolong dia draft paper semua. Okay, I started reading when I was early age, tapi I dapat my first anugerah. Let me show you. I got gangsa masa I satu karisma 2012. I dapat award gangsa. And then form 2 duit Ibn Sina, I dapat perak. Alright. And then alhamdulillah I dapat emas form 3. Waktu I form 4 I dapat nilam. Not 1, not 2, but 3. I ada 3 nilam. So these are all my awards. I keep them. They're so important to me. They're so precious. I became the penguasa semua when I was from 2000. That was in 2013. Yeah, that was in 2013. I was the pengurusi. Masuk form 3 waktu I PT3 I bukan pengurusi. Form 4 I pengurusi. Form 5 pun I pengurusi. And waktu form 4 I jadi tokoh nilam. Alhamdulillah kita menang daerah. I wakil Hulu Langat, and then I fought in Selangor. Tapi I tak menang, unfortunately. I tak menang in Selangor. But it's okay, because I gained so much. And I realised that being a tokoh nilam isn't just siapa tulis paling banyak buku or siapa paling banyak baca buku. It's more than that. The teacher chose me for a reason. We had like 4 other candidates, but my teacher chose me because I had something. I had creativity. I was basically holistic. A tokoh nilam is not someone who just reads book. A tokoh nilam is someone who is holistic, yang is able to write karangan, to present their karangan, to think critically, to read information, to see information, to memorize. I was trained, and it helped me a lot. In life. Not only for the school, it was also for myself. It was something really beautiful because I've never thought that I could do things like that. But the teacher saw something in me, and I was like, okay, let's try. And I did it, and I won. Alhamdulillah, it's crazy. But that, having all this, knowing that I was able to do all this, really helped me in life and macam boost up my confidence. So I just want to say thank you to all the teachers and to my fellow students. Read your books. Not just reading, understand it, absorb it, sponge it. You need to practice it, execute, apply. Inshallah, you will go far. Alright? Okay, that is all from me. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Farhana binti Syabuddin, alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4 ataupun JES. Saya SPM dulu pada tahun 2014. Jadi kiranya dah dekat 7 tahun jugalah saya habis pembelajaran. Waktu dekat sekolah dulu, saya merupakan pengawas perpustakaan. Pernah juga jadi ketua pengawas pada tahun 2012-2013 dan pernah jadi wakil sekolah untuk Kamila. Jadi apa yang saya boleh kata, dari dulu sampai sekarang, program nilam ini merupakan satu program yang sangat penting dalam membina satu tabiat membaca dalam golongan pelajar. Apa yang saya boleh nampak lah, selalunya kalau nampak membaca dalam pelajar ni lebih pada waktu peperiksaan sahaja. Bila tak ada ujian, tak ada peperiksaan, macam tak ada sebab nak membaca. Jadi dengan program nilam ini, harapan dia adalah untuk bukan sahaja membina satu tabiat membaca dalam golongan pelajar, tetapi untuk menanam minat juga untuk mereka membaca secara konsisten, dan bukan sahaja untuk peperiksaan tetapi untuk peningkatan diri sendiri atau self-improvement, dan juga untuk menimba ilmu. Akhir kata, saya berharap program nilam ini dapat membantu membina tabiat membaca dalam golongan pelajar supaya mereka boleh menjadi pada suatu hari nanti pemimpin masa depan yang berintelektual dan bermoral. Ingat, #Apa Baca Mesti Rekod. Bye!
menuntut ilmu di seluruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama andai tanpa ilmu, apalah mahkota permatanya palsu. Tanpa membaca cacatlah minda, tanpa ilmu kemanalah kita. Jika ilmu pernah di dada, bila bergaya dengan membaca. Dunia sempit menjadi luas, tempat kejayaan tiada terbatas. Negara yang kecil tinggi martabat, kerana ilmu negara berdaulat. Mari kawan, kita membaca. Mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. Jadikan membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading a lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca. Mari gerakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. Jadikan membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading a lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca. Mari gerakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. Jadikan membaca gaya wawasan. Oh andai-andai, halang buku-buku. Bacalah sampai pandai, buku-buku berbagai ilmu. Tantang lemak manis, tantang pelaku muda. Jangan anak menangis, kalau ingat suruh membaca. Lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca. Mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. Jadikan membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's read.